Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Ar-Rauf, daripada Al-Latif, kita dapat menyambung kelas kita syarah kepada Hisnul Muslim. Minggu yang sehari itu kita kelas kita tertunda. Itu sepatutnya kita baca ke depan kan, ke depan. Ini patut ke belakang lah, ke belakang. Jadi kita ikut dia punya susunan lah, kita ke belakang, iaitu pada muka surat 153 pada perkara yang ke-60. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi fi qulubina. Kata muallif, kata penulis, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika an uradda ila ardhil umuri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Terjemahannya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut. Aku berlindung padamu dari dikembalikan ke usia yang terhina, yakni pikun. Aku berlindung kepadamu dari fitnah dunia dan berlindung kepadamu dari azab kubur. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari. Penulis kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ini di antara doa yang Nabi baca dalam salat. Pada tahiyat akhir itu, sebelum bagi salam, Nabi akan baca. Penulis seperti biasa ikhwan, dia nak kita faham beberapa perkara yang dia rasa penting untuk dibahas dan untuk diambil kira. Iaitu penulis kata pada sabda Nabi SAW, al-bukhlu, Allahumma inni a'udzu bika minal bukhl. Al-bukhlu, penulis kata, iaitu sifat tidak mahu menginfakkan harta setelah ia dapatkan, serta dia mencintai harta itu dan menyimpannya. Itu makna al-bukhlu, yang kita panggil dengan perkataan bakhil. Ikhwatul iman, juga di antara perkara kita bagi perhatian di sini ialah pada perkataan a'udzu bika. A'udzu bika. Perkataan a'udzu iaitu memohon perlindungan. A'udzu dengan makna kata aku berlindung, aku memohon perlindungan. Bermakna kita minta dilindungi. Artinya perkara yang nak datang itu adalah perkara yang berbahaya, tak kalau tidak memerlukan perlindungan.
Kita minta Allah Ta'ala kita guna payung supaya melindung kita daripada panas dan hujan. Artinya, ketika kita buka payung, ketika itu kita mempunyai satu fikiran, kalau kita kena juga panas ni, kita kena juga hujan ni, maka kita akan dapat mudarat. Maka kita ambil payung itu sebagai pelindung. Kalau kita rasa panas tu tak bagi mudarat pada kita, kita randuk lagu tu. Kita tak minta perlindungan pun. Kita tak berlindung pun. Kita berjalan dalam panas. Orang kata panas, kita tak apa. Kita kata panas pagi, tak apa. So it's okay. Sesuatu yang kita minta perlindungan, artinya itu sangat berbahaya. Sama ada bahaya yang kita nampak, atau kita tak nampak. Jangan kita minta Allah lindung kita daripada sesuatu sedangkan kita tak tahu apa bahaya dia. Dalam riwayat, Nabi sebut pada kita, Nabi kata, bila satu orang tu datang kepada kita, man ista'adha bika billah fa'a'izuhu. Bila satu orang mai kepada kamu, dia memohon perlindungan pada kamu, Nabi kita lindunglah dia. Walaupun Nabi kata dia memohon perlindungan kepada kamu, kepada Allah dari kamu sendiri, maka lindung dia. Ada satu perempuan dalam riwayat Bukhari, Aisyah cerita, satu perempuan Nabi jumpa dia dan Nabi mendekati dia. Bila Nabi pergi kat dia, dia kata sepatah kat Nabi, dia kata, aku berlindung pada Allah daripada engkau. Mungkin dia sebut itu mungkin kerana dia tak tahu kot apa makna dia sebut. Ataupun mungkin dia tahu tu Rasulullah. Cuma dalam diri dia anggap Rasulullah tu sebagai Rasul lah, bukan sebagai orang istimewa pun. Kan ada orang, dia tengok ustaz sebagai ustaz lah, bukan sebagai orang istimewa. Sepak dia kata, mau nak aku jodoh dengan ustaz? Tak mau. Tapi dia pergi mengaji kat ustaz tu. Tapi kalau nak jodoh, dia tak mau. Itu maksud dia apa, pakcik? Saya tanya pakcik lah. Maknanya dia hormatlah ustaz tu. Tapi dia tidak ada hati untuk jadikan ustaz tu sebagai dia punya apa? What we say in Malay, laki dia. Betul? Mungkinlah, saya tidak tahu, saya kata mungkin, saya mengandaikan. Tapi perkataan dia sebut tu besar. Dia kata, aku berlindung pada Allah dengan kau. Aisyah kata, bila Nabi dengar dia kata lagu tu, apa Nabi kata kat dia? Lepas kita pergi balik. Sejak daripada hari itu, Nabi sentiasa melarikan diri daripada jumpa dia. Kerana Nabi kata, bila orang minta dengan nama Allah, dan dia kata pada engkau, aku berlindung dengan nama Allah dari engkau, kita mesti lindung dia, walaupun daripada diri kita sendiri. Jangan jumpa dah dia. Kenapa? Kerana dia merasakan tidak selamat dan terancam bersua muka dengan kita. Maka jangan sebut benda yang kita tak tahu, berlindung. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Apa ini? Minta lindung daripada azab kubur, daripada Dajjal. Betul? Daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Isunya ialah minta perlindungan. Maka satu benda yang ada di sini, Nabi ajak kita bersungguh-sungguh hatta minta di tempat yang istimewa dalam salat, ya Allah, sesungguhnya aku. Ini tu aku dah. Sesungguhnya aku. A'udzu, aku lagi. Untuk mengukuhkan lagi kita punya permohonan. Sesungguhnya aku, ya Allah, aku berlindung dengan engkau daripada al-bukhl. Maka penulis kata bukhul itu ialah sifat bila dia dapat harta, sama ada harta tu dia dapat dengan usaha kederat dia, ataupun harta tu dia dapat dengan pemberian Tuhan. Tiba-tiba bila dia dapat harta tu, dia simpan, dia tak mau infak. Dia tak mau infak dalam bentuk sama ada infak itu infak sunat ataupun dalam bentuk sedekah wajib. Dia tak mau. Kenapa? Kerana dia terkena satu penyakit sayang dengan harta
cinta dengan harta, dia nampak manfaat besar harta tu duduk dengan dia, dan dia nampak mudarat terlalu besar kalau harta tu pergi daripada dia. Nabi kata al-bukhl ini satu benda yang sangat berbahaya. Kalau dia ada, iman tak boleh hidup. Kalau dia ada, laluan kita ke syurga akan terancam. Maka Nabi kata, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, lindunglah aku berlindung. Di sini ikhwan, kita tak mampu lindung diri kita daripada al-bukhl. Tak mampu. Kita memohon perlindungan daripada Allah. Tolonglah ya Allah, lindung aku. Kerana makin kita cari harta ikhwan, makin kita dekat dengan dia. Makin kita cari dia, makin kita akan lihat keindahan dia. Macam orang masuk dalam laut. Kalau naik bukit, kita panggil diving. Saya silap. Hiking. Tak mana lah ni pakcik, Kinabalu dah. InsyaAllah. Besok baru nak naik. Diving. Saya dulu diving. Mula saya scuba tepi pantai pakcik, pakai tu tengok ikan. Lama-lama buh tonggih tu selam lah. Lah ni tak boleh selam, perut pergi dulu. Dulu boleh. Mamang. Macam Mamang cantik, Mamang, Ustaz Nan. Ustaz Nan suka diving? Hari-hari diving? Alhamdulillah. Kadang-kadang. Jawapan tu cermat nama dia. Bila kita masuk dalam laut, kita tak sedar, kita ke dalam daripada atas kan. Kita dah meninggal atas tu dalam. Duduk tinggal. Bila kita duduk tinggal atas, kita pelan jauh dengan atas dan kita pelan dekat dengan segala pemandangan yang ke bawah. Ikan pelan dekat dengan kita. Setiap kali ikan dekat dengan kita, kita akan terpesona, kita akan tertarik, dan saat lagi kalau kita naik ke atas pun, kita boleh cerita benda tu. Ini adalah sifat harta dalam dunia. Makin kita cari dia, makin kita berusaha dapatkan dia, kita sedar tak sedar, kecantikan dia ada dalam hati kita. Kita nampak dia indah, nampak dia sangat bermanfaat. Sehingga kan, kita akan kata, Alhamdulillah, kalau saya kaya, saya boleh infak. Kalau saya kaya, saya boleh buat macam-macam charity. Alhamdulillah, dia kata, agamanya saya anuti ini agama Islam, tidak menghalang saya kaya. Dia akan guna hujah-hujah agama untuk memperlihatkan betapa dia sedang nampak kecantikan dunia. Tapi dia tak sedang. Yang satu masa nanti, kalau dia tidak berhati-hati, dia tidak menjaga diri dia, maka dia akan terkena al-bukhl. Dia akan berkira kerana sayang. Maka dia akan bagilah hujah-hujah dunia dia. Dia kata, kita nak bagi ini bukan boleh bagi lagu tu, kita kena cermat. Sebenarnya itu adalah pengzahiran daripada bukhl yang sedang berbenih dalam hati. Dia boleh bagi saja pun. Dah banyak dah benda dia buat lagu tu. Tapi main satu keadaan, dia kata, agama pun suruh kita tabayun. Agama pun suruh kita siasat. Bukan bagi ikut dan lagu tu je. Subhanallah. Maka ini kita kena hati-hati. Benar agama suruh kita tabayun. Tetapi kadang-kadang al-bukhl itu, dia mengheret dalil agama untuk menyembunyikan sifat yang ada dalam diri. Dia menyembunyikan sifat yang ada dalam diri. Oh, jangan, hati-hati. Hati-hati. Maka Nabi berlindung. Sekurang-kurangnya kalau kita tak tahu al-bukhl ni apa ikhwan, satu benda kita tahu, doa ni bagi tahu pada kita, al-bukhl itu satu penyakit yang kita berlindung dengan Allah daripadanya, dan itu menunjuk satu kemerbahayaan dia. Dan apabila kita memohon Allah lindung kita, bermakna ini bukan penyakit biasa ikhwan. Penyakit ni kita tak boleh rawat. Penyakit ni kita boleh kena bila-bila masa. Maka penulis memberi penjelasan pada kita al-bukhl. Kata penulis pada sabda Nabi, al-jubnu, iaitu wa a'udzubika minal jubni. Artinya takut.
iaitu takut melakukan sesuatu yang tidak seharusnya ia takuti. Dia bukan takut benda biasa, dia takut mengambil risiko mungkin. Dia takut mendengar cerita-cerita orang, kalau buat lagu ni jadi lagu ni, jadi lagu ni. Dia tak bersemuka pun dengan kondisi itu, tapi takut menghantui dia. Itu dipanggil al-jubn. Dia takut kadang-kadang dengan satu benda yang tak ada pun asas dia, tapi dia takut. Dia takut itu, dia takut ini. Saat ni orang kata apa ke dia, saat ni orang buat apa ke dia. Maka ini sifat yang kedua yang Nabi guna perkataan wa a'udzu bika minal jubn. Ya Allah, aku lindung pada engkau daripada penyakit jubn, takut. Atau dalam terjemah yang atas, di atas tu dia kata pengecut, bacul. Penulis kata pada sabda Nabi, an uradda ila arzalil umuri, iaitu merujuk kepada sampai pada tingkatan pikun, yakni kembali bertingkah seperti anak kecil, baik dalam cara berfikir yang lemah, susah memahami, maupun tidak memiliki kekuatan fisik. Itu dikatakan arzalil umuri. Kita kembali kepada umur yang hina. Kita kembali pada satu umur, kita tua, tapi kerana umur itu meningkat, akhirnya kita buat kerja-kerja hina, yang kerja tu tak setarah dengan umur kita. Kalau budak-budak kecil buat kerja lagu tu, okey. Tapi kerana kita ni dah panjang umur, kita pergi buat kerja budak-budak, dia tak sesuai dengan umur kita, dan itu menyebabkan kita akan dipandang hina. Ini juga nanti kita akan jumpa dalam doa pagi petang kita. Nabi guna perkataan min su'il kibar. Nabi kita min su'il kibar. Aku mohon perlindungan kau daripada keburukan yang ada bila umur ni panjang, tua. Itulah ya. Nyanyak masuk. Jadi kita dah jadi habis lah. Kalau orang nyanyak kan dia tak ingat banyak benda kan. Kalau budak-budak 4-5 tahun tak ingat, dia memang tak ada masalah, betul lah. Tapi kalau kita dah umur banyak, tapi tak ingat banyak benda, maka dia menjadi satu hina kat kita. Kita akan jadi beban. Orang nak dukung kita tak boleh kan. Berapa umur dia? Budak-budak umur 78, nak dukung kat mana? Kalau 8 tahun kita boleh dukung, 8 bulan boleh dukung, 80 tahun tak ingat benda. Sakit kena pakai pampers, 8 bulan pakai pampers, orang boleh melawak. Ni nak pergi tukar pampers umur 78, macam mana nak tukar? Jadi lagu mana? Maka di situ Nabi kata adalah masalah dia. Maka perkataan dia, ikhwan, ingat, wa a'udzu bika, aku berlindung padamu ya Allah. An uradda, aku berlindung pada engkau dengan aku dikembalikan. Uradda, aku dikembalikan, ila arzalil umuri, aku dikembalikan kepada satu usia yang menyebabkan aku dianggap hina. Minta lindung pada Allah. Kata penulis, sabda Nabi, fitnatid dunya wa a'udzubika min fitnatid dunya. Fitnah artinya ujian. Imam Syu'bah rahimahullahu ta'ala menjelaskan, maksud fitnah dunia di sini adalah fitnah Dajjal. Kerana penyebutan fitnah dunia untuk menunjukkan erti kepada Dajjal. Ini mengandungi isyarat bahawa fitnah yang ditimbulkan Dajjal itu adalah fitnah terbesar di dunia ini. Mengenai hal itu telah disebut dengan jelas dalam sabda Nabi SAW, sesungguhnya tidak ada fitnah di muka bumi ini semenjak Allah menciptakan Adam, keturunan Adam, yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Itu dalam hadis Ibnu Majah. Jadi ada fitnah dunia, kalau kita baca secara literal, itu adalah fitnah dunia.
Dan kalau kita baca berdasarkan apakah makna dunia di situ, berdasarkan sokongan hadis-hadis lain, itu merujuk kepada makna Dajjal. Itu akan berlaku di akhir zaman. Dan kita berdoa pada Allah kita tak berjumpa dengan zaman itu. Itu zaman yang cukup tak elok, zaman yang cukup buruk. Nabi tak mahu umat dia jumpa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min azabil qabr, min azabil qabr, azabil qabri, iaitu mengandung pengertian bahawa siksa kubur itu benar adanya. Ahlu sunnah wal jamaah mengimani fitnah kubur, siksa kubur dan kenikmatan yang ada padanya. Penulis kata berlindung daripada azab kubur. Baik, kalau kita berhenti dekat tu dulu ikhwan, kita cuba nak menghayati perkataan aku memohon perlindungan kepada engkau ya Allah, menunjukkan al-bukhl, al-jubn, iaitu arzalil umuri, fitnatid dunia dan azab kubur. Ini semua adalah benda yang cukup buruk dan tak elok. Yang kita minta Allah lindung kita. Allah lindung kita. Kita tak kena bukh, kita tak kena jubn, kita tak kena umur yang panjang sampai kita jadi susah. Kita tidak kena fitnah dunia dengan makna fitnah yang zahir ataupun dengan makna fitnah dajjal, dan kita tidak kena azab kubur. Berapa perkara? 1, 2, 3, 4, 5. 5 perkara ini Nabi ajak kita memohon perlindungan pada Allah. Untuk kita, untuk ahli keluarga kita, isteri anak-anak kita, kita kena ajak benda ni supaya kita terselamat. Ada sebahagian tafsiran menyebut bahawa kalau kita terkena al-bukh, dia automatik al-jubun akan datang. Ini satu tafsiran. Kalau satu orang tu kena sayang kepada harta sampai tak bagi hak-hak harta, dia akan kena al-jubun. Dia akan kena sifat takut. Dia akan takut hilang harta dia. Dia takut bersemuka dengan orang, orang tanya kat dia. Dia takut orang meminta derma kat dia. Dia takut, dia akan jadi takut. Sedangkan penulis kata dia takut benda dia tak patut takut. Kita bukan nak bagi harta kita semua ke orang, kita nak bagi sikit. Zakat pun berapa? 2.5 saja, 2.5 kan. Kalau 1,000, kalau kita ada 1,000, just RM25 kita bagi kan. Tapi dia takut. Dia akan kena takut. Dia rasa banyak. Dia nak bagi duit, dia takut. Dia tak percaya ke orang. Kita bagi sajalah hak harta. Tapi dia akan kena takut. Kalau dia kena takut, balasan kepada orang yang bakhil ni, orang yang kedekut ni, orang yang takut tak kena tempat ni, Allah bagi umur dia panjang. Tengok balik apa yang dia buat. Maka dia akan berjumpa dengan arzalil umur. Ini tafsiran yang kedua. Dia akan kena. Dulu hang kedekut sangat. Lah ni hang tengok. Sebelum hang mati tu hang bagi tengok. Ya. Sama ada Allah bagi dia dengan umur dia itu, dia berada pada arzalil umur. Dia jadi hina. Dia jadi hina dengan umur tua tu, jadi hina. Orang tengok dulu, orang bercakap balik, oh, dia kaya saja. Daripada muda sampai tua, mana ada sedekah ke orang. Orang bercakap. Dan Tuhan bagi dia dengar. Subhanallah. Dan kalau itu terjadi kepada dia, bermakna dia kena fitnatid dunia. Dia kenalah fitnah dunia. Salah satu benda yang ada dalam dunia ni apa dia? Harta benda. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Apa dia? Harta dan anak pinak. Alhaakumut takatsur. Juga harta dan anak pinak. Dia terkenalah fitnah tu. Kalau dia kena fitnah ni, lepas dia mati, dia pasti akan jumpa dengan azabil qabr. Pasti.
Jadi daripada awal Nabi ajak kita berlindung. Ini benar-benar kita minta perlindungan pada Allah dengan perlindungan yang keras. Adapun fitnah kubur, manusia itu mendapat ujian dalam kubur mereka. Seorang akan ditanya, siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Ini dalam surah Ibrahim ayat 27. Orang yang beriman akan menjawab, Rabbku adalah Allah, Islam agamaku, Muhammad sebagai nabiku. Sedangkan orang yang ragu akan menyatakan, oh, aku tidak tahu. Aku pernah mendengar orang menyatakan sesuatu, aku pun menyatakan demikian. Lalu ia dipukul dengan palu gada dari besi. Lantas ia akan menjerit dengan jeritan yang dapat didengar oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Seandainya mereka, jin dan manusia, mendengar itu, nescaya mereka akan mati. Ini ringkasan daripada hadis Bukhari. Penulis kata, kemudian setelah fitnah tersebut, boleh jadi dia mendapat kenikmatan ataupun mendapat seksa. Setelah datanglah fitnah dalam kubur, soal-soal yang menakutkan, maka keputusan akan diberi pada dia. Selama dia nak tunggu akhirat ni, kubur itu akan menjadi bahagian neraka ataupun kubur itu akan menjadi bahagian daripada syurga. Inilah paling takut, ikhwan. Sebab lama duduk dalam kubur, lebih lama duduk atas dunia. Nak berlaku kiamat. Tengoklah umur ayah kita, tok kita, berapa umur mereka. Dan hari ni dia pada mati berapa lama. Fir'aun umur dia berapa? Dia mati dah berapa lama. Duduk dalam kubur lagi lama daripada duduk atas dunia. Dan ketika itu keputusan dibuat. Kubur itu satu bahagian daripada nikmat surga ataupun satu bahagian daripada azab api neraka. Penulis kata Ahlus Sunnah dengan hadis ini meyakini adanya siksa kubur. Kenapa dia kata demikian? Ahlus Sunnah mengimani adanya siksa kubur kerana siksa kubur dia berbeza dengan hal syurga dan neraka. Kerana hal syurga dan neraka Allah sebut sebiji dalam Quran. Siksa kubur Allah tak sebut. Maka kerana itu mazhab ada yang menolak siksa kubur. Siksa kubur disebut di dalam hadis. Syurga neraka disebut di dalam Quran dan riwayat yang sahih. Tapi siksa kubur tak disebut. Quran hanya menyebut dalam bentuk ghairu sarih, secara tak jelas. Tapi sebut, tapi tak jelas. Boleh dipaham 2-3 makna. Maka menyebabkan beberapa aliran akidah mereka kata tidak ada siksa dalam kubur, melainkan akan berlaku penghisapan di mahsyar. Al-Hafiz Imam Ibn Katsir kata secara ghairu sarih, begitu banyak ayat Quran mengisyaratkan kepada adanya siksa kubur. Banyaknya, apatah lagi disokong oleh hadis-hadis yang seperti ini. Baik ikhwan, itu di antara perkara yang Nabi kita baca dalam salat baginda. Kemudian penulis menyatakan, Allahumma inni as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nari. Terjemahan dia, ya Allah, sesungguhnya aku memohon syurga padamu dan berlindung kepadamu daripada api neraka. Ini dalam riwayat Abi Daud dan Ibnu Majah, dan kedudukan riwayat ini adalah sahih. Kata penulis, sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yakni, ya Allah, aku memohon kepadamu kemenangan mendapatkan syurga, dan aku memohon agar engkau melindungiku daripada siksa api neraka. Doa ini, penulis kata, doa ini mencakup permohonan taufik dan hidayah agar dapat melakukan amal saleh, kerana hanya mengharapkan wajah Allah, di mana hal itu adalah sebab untuk mendapatkan kemenangan syurga,
juga meminta agar dijauhkan daripada amalan buruk yang merupakan sebab untuk mendapatkan siksa neraka. Ikhwan, ini di antara doa lain kata Abu Hurairah Nabi baca dalam salat ketika duduk pada tahiyat yang akhir, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Juga wa a'udzubika minan nar. Kerana syurga dia sangat bermanfaat kepada kita, kita diajak supaya minta pada Allah manfaat syurga. Al-Hafiz Imam Ibn Qayyim dalam kitab dia Miftah Darus Sa'adah dia kata, manfaat syurga ni kita boleh rasa sejak di dunia lagi. Bukan kata di akhirat, dunia lagi kita boleh rasa. Ketika kita duduk di atas jalan takwa, jalan iman, jalan amal saleh, dengan penuh keikhlasan kita bekerja untuk Allah, Allah akan bagi kepada kita dia punya bahang dia. Allah bagi pada kita dia punya syurga, tempiah itu Allah bagi. Allah bagi ketenangan, kenyamanan, kedamaian, istiqamah. Kita rasa nikmat dengan ibadat. Kita tak ada sifat putus asa. Kita letih dengan dunia, tapi kita tak lelah ketika kita berkhidmat untuk Tuhan. Kita tak rasa. Kita tak rasa ke bawah bila orang tak ingat kita. Kita tak rasa sangat atas bila orang puji kita. Ini semua adalah bahagian daripada tanda kita akan dapat syurga. Ketika Imam Ibn Qayyim melihat guru dia, Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam tahanan, dia kata, aku mendengar sesuatu yang sangat menarik daripada guru aku. Syekhul Islam menyatakan, sesiapa yang tak dapat rasa syurga di hati dia, maka kemungkinan dia tidak akan dapat syurga di akhirat. Ya. Siapa tak boleh rasa kedamaian syurga? Bila Allah cerita pada kita tentang syurga, nyaman dia, damai dia, nikmat dia, syahdu dia, aman dia, tenteram dia, sakinah dia, mutmainahnya dia, kita tak dapat rasa. Kemungkinan kita bukan daripada ahli dia. Na'udzubillah. Lepas itu kita kena ada semangat. Bila dengar hal-hal yang merupakan nikmat kepada kita bahagian akhirat, kita kena, Allahumma inni as'alukal jannah. Aku minta syurga engkau ya Allah. Ini ikhwan sebesar-besar doa. Sebab di akhirat nanti cuma ada dua. Setelah kita keluar daripada kubur, kita pergi ke mahsyar, kita dihisab, cuma ada dua. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sepuak akan ke syurga, sepuak akan ke neraka. Maka akan ditentukan ke mana kita. Maka kita pohon pada Allah, tempat kita adalah di syurga. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dalam tafsir dia, menarik perkataan dia. Syekh Abdul Rahman bin Sa'di kata, sebab yang membawa kita ke syurga tak dapat kita nak khilafkan lagi. Sebab yang membawa kita ke syurga hanyalah iman dan amal saleh. Tak ada yang lain. Tak ada yang lain. Sebab yang membawa kita, menghantar kita kepada khabar gembira ini, syurga adalah khabar gembira. Sebab yang akan membawa kita kepada khabar yang cukup gembira ini, syurga, tak ada benda lain. Iman dan amal saleh. Demikian juga Imam Baghawi menjelaskan benda yang sama. Ketika kita beramal dengan penuh ikhlas, kita kosongkan hati kita daripada mengharap selain daripada Allah, kita penuhkan hati kita dengan muatan amal saleh, dengan ilmu, dengan niat, dengan sabar, dengan ikhlas, dengan mencontohi Nabi. Kita hadapkan wajah kita kepada agama Allah. Maka semua ini menjadi sebab-sebab asbabul jannah. Sebab-sebab kita akan sampai kepada syurga. Hanya orang tak cukup akal saja ikhwan tak mau sampai ke syurga. Tak cukup akal. Sebab dia tak tahu syurga itu apa dia ikhwan. Dia tidak tahu. Dan Allah ketika bercakap tentang syurga, Allah gandingkan syurga itu dengan jodoh dia.
Dalam Quran bila Allah bicara pasal syurga, Allah bicara ahli syurga dengan 3 sifat tadi. Taqwa, iman dan amal saleh. Tak ada bicara lain. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, kita tahu apa makna iman. Makna iman paling menarik seperti yang disebut oleh Imam Abu Ja'far At-Tabari. Itu makna yang sangat menarik, mudah faham. Iaitu satu tasdiq yang wujud dalam hati. Tasdiq ni apa dia? Pembenaran. Sahabat cakap, saya benarkan. Itu nama dia tasdiq, saya benarkan. Ya, benar seperti itu. Ya, saya simpan, jazam. Dengan jazam, dengan apa? Dengan bulat hati, tak berubah. Terima, tasdiq. Itu makna iman. Kita terima Allah seperti mana Allah bicara tentang dia, Nabi dia, dan semuanya Allah bagi pada Nabi dia, dan semua yang Nabi bawa pada kita, yang semua itu tersimpan dalam 6 rukun iman. Itu adalah iman, tasdiq. Dia bukan percaya tutup mata, tak. Percaya yang ada muatan. Muatan dia tasdiq, pembenaran, benarkan. Yang tasdiq ini ikhwan diikuti dengan amal saleh. Dengan amal yang saleh. Ya. Sama ada daripada yang fardu ataupun daripada yang sunat. Itu seperti kata Suyuti di dalam tafsir Jalalain. Bila sebut amal saleh, dia kata al-furud wal nawafil. Yang fardu dan yang sunat. Dua-dua itu adalah amal saleh. Kita buktikan kenapa kita beramal saleh, kerana tasdik kita kepada Allah dan kepada Rasulullah, Rasul utusannya. Kita umat Muhammad bin Abdullah salawatullah wassalamuhu alaihi. Terima. Kita beramal seperti itu ikhwan. Kemudian kita jaga diri kita dalam bentuk taqwa, wiqayah. Apa dia? Semuanya Allah amanahkan kepada kita dalam bentuk kena buat. Sungguh-sungguh kita buat. Dan semuanya Allah amanah kepada kita dalam bentuk kena jauhi. Kita sungguh-sungguh jauhi. Maka kita memenuhi 3 sifat tadi. Artinya, ketika orang itu beramal saleh, ketika orang itu menjauhi larangan dan menegakkan suruhan, hati dia itu penuh dengan tasdik. Bukan kosong. Bukan ya ke tidak, percaya ke tidak. Tidak. Hati dia bulat. Dia tasdik. Sebab apa yang dia nak jauhi, apa yang dia nak tinggalkan, kesemuanya daripada apa yang dia benarkan. Apa yang dia nak beramal. Amal saleh bukan benda yang kita fikir, benda yang dibentangkan, disajikan oleh syariat. Kerana itu sampai bila-bila syarat kita beramal saleh kekallah dengan 2 itu. Ikhlas kepada Allah dan mengikut Nabi Muhammad. Apa makna ikut Nabi Muhammad? Bermakna bukan rekaan. Diikuti. Dijadikan Muhammad itu sebagai uswah dan qudwah. Ikutan, bimbingan, suri, teladan dan tuntunan. Bagaimana Nabi melangkah, kita melangkah. Nabi berhenti, kita berhenti. Nabi berbuat, kita berbuat. Nabi diam, kita diam. Seluruh ibadat ini kita tidak beribadat dengannya sekiranya Rasul tidak beribadat dengannya. Kesemua ibadat kita akan beribadat dengannya apabila Rasul beribadat dengannya. Bukan kita ikut orang nombor 2, orang nombor 3, orang nombor 4. Jadi yang kita buat itu kesemuanya di atas muatan yang padu. Apa dia? Tasdiq. Pembenaran kita kepada Allah. Itu ada satu riwayat yang disimpan oleh Nawawi dalam Matan Arba'in. Kemudian ulama khilaf hadis ini sama ada dia dhaif ataupun tidak. Ramai ulama kata dia dhaif secara sanad, tetapi Nawawi sebagai pembawa hadis ini, dia letak dalam hadis 40, dia mempertahankan makna hadis ini sangat sahih. Dia berkata la yu'minu ahadukum. Nabi kata tak beriman kamu hatta, sehinggalah Nabi kata taba'awahu bima ji'tu bihi, sehinggalah kehendak dia mengikut apa yang aku bawa. Kamu tak beriman pada Allah sehinggalah kamu itu ikut apa yang aku bawa, barulah kamu beriman pada Allah. Nawawi kata makna di sini ialah sempurna iman. Tak sempurna iman kita sampai kita ambil yang Nabi bawa kepada kita.
Ikhwan, saya nak bagi satu contoh ikhwan, macam mana ulama-ulama hadis. Saya tak ambil ulama hadis, saya ambil para sahabat. Macam mana mereka ikut Nabi ni ikhwan. Ulama hadis, bila mereka ambil riwayat-riwayat lagu ni, mereka berbahas dalam ilmu hadis. Cara ulama hadis tu bahas, mereka nak bagi tahu ikut yang ni apa hukum dia, ikut macam ni apa hukum dia. Tapi ketika mereka membentangkan hadis-hadis tu, kita rasa dahsyat para sahabat ni punya beriman kepada Rasulullah ni, cara macam tu dia ikut. Abdullah bin Umar, dia berjalan ke satu pokok. Dia berjalan, pokok tu renang, dia tunduk. Dia tunduk. Orang mau tanya kat dia, pasal apa tunduk? Wahai pokok tu tak kena pun kepala dia, dia tunduk. Dia kata apa? Dia kata dulu Nabi lalu kat pokok ni, Nabi tunduk. Maka aku tunduk. Ulama hadis kata, Nabi tunduk tu ada pasal. Pasal tu Nabi tunduk. Ketika hilang pasal, hilang sebab, maka hilanglah ikutan kita tu. Tapi tak, dia tunduk. Dia tunduk. Adakah Abdullah bin Umar dia tidak tahu sebab Nabi tunduk? Dalam ilmu hadis dia akan guna perkataan rawi lebih mengetahui apa yang dia riwayatkan. Dia lebih tahu apa dia buat. Tentu dia tahu pasal apa Nabi tunduk. Dan dia pun tahu pasal apa dia tunduk. Dia tunduk tak ada sebab. Cuma satu je sebab dia. Sebab Nabi tunduk. Dan diandaikan kalaulah Nabi hidup, Nabi tengok dia tunduk tu, apa Nabi nak komen kat dia? Ataupun kita andai masa dia tunduk tu Nabi duk ada, Nabi tanya kat dia, hang tunduk pasal apa? Ya Rasul, dulu hang tunduk, aku tunduk lah. Habis tak ada, Nabi akan gelak kat dia. Nabi gelak dan Nabi tak kata apalah, Nabi akan gelak untuk menyatakan kelakar semua hang ni. Pasal apa? Aku tunduk tu pasal kepala aku nak kena pokok tu. Kepala hang tak kena, hang tunduk buat apa? Ya subhanallah ikhwan. Bicaranya ialah hadis ni dibawa kepada perbahasan. Kita tengok ulama kita bahas menarik. Kita membahas sunnah. Sunnah ni kita ikut macam mana? Sunnah ni kita ikut macam mana? Tapi sahabat ketika mereka duduk dengan Nabi, itu mereka tak jadikan perbincangan. Yang mereka nak tahu satu, soalnya aku ikut Nabi tu, kedudukan dia apa? Bakleng. Wajib ke? Sunat ke? Bakleng. Nombor satunya lah aku nak tengok yang aku buat tu sama tak dengan Nabi. Dan semua ni aku buat kerana aku sayang kat dia. Subhanallah ikhwan. Yang ni ikhwan, tak ada ke belakang ni, tak ada. Di akhir zaman dia pupus. Dia pupus. Kita tak ada. Kita ikut Nabi pada satu bab Kalau bab salat, bab salat. Bab lain kita tak ikut. Bab salat kita ikut. A sampai Z bagaimana salat. Puasa A sampai Z macam mana puasa. Umrah A sampai Z macam mana umrah. Orang tanya pada kita, kenapa saya tak pernah tengok tuan pakai jubah? Oh Nabi dia pakai jubah pasal dia orang Arab. Kita akan cari alasan tak ikut. Sedangkan sahabat tak tahu ke mereka pakai jubah, Nabi pakai jubah, mereka Arab, Nabi Arab, mereka tahu. Tapi apa warna Nabi pakai, apa jenis baju Nabi pakai, dia pun nak ikut juga ikhwan. Bukan kerana pembahagian itu, kerana benda tu kalau ada kat Nabi, mustahil Allah tak redha, mustahil Allah tak sayang. Cara mereka tengok Nabi dengan cara kita tengok lain. Kita akan cari bahagian mana boleh ikut, bahagian mana boleh tak ikut. Yang tu kita ya-ye. Hore. Alhamdulillah. Dah pakai jubah, mampu aku. Kita kira nak mampu ya, mandatory. Tadi ada mana kedai tadi, dia bubuh kenyang mandatory. Jangan main. Kenyang mandatory. Haji perasan tak? Belah depan ke belah belakang? Belah belakang dewan ni. Dia bubuh kenyang, dia bubuh lontong, dia bubuh apa lagi sate. Lepas tu dia kata makan sampai kenyang mandatory. Jangan main-main.
Mandatory ni kerja berat 3, 2, 4. Allah ikhwan. Karena itu ikhwan, kalaulah para sahabat mereka mendapat nikmat lain daripada ikut Nabi, yang kita tak dapat benda tu, maknanya betul. Betul lah ikhwan. Betul. Muawiyah bin Abi Sufyan adalah hadis Muslim kan. Dia keluar daripada masjid. Dia keluar daripada masjid, tu dia patah balik. Dia tengok ada orang duduk di tepi masjid. Dia tanya kat mereka sepatah, hampa duduk buat apa? Hampa duduk ni duduk buat apa? Dia berkata, tak ada apa. Tak ada apa. Kami duduk, kami bercakap pasal pengalaman kami dahulu jahiliah, sekarang Islam. Kami bersyukur dekat itulah kami bercakap. Tak ada apa-apa. Muawiyah kata, adakah itu saja yang kamu cakap? Dia berkata, ya. Dia pun terkejut macam dia, apa salah kami buat? Dah, yang tu je kami cakap. Lepas tu dia kata sepatah, dia kata tak ada apa. Dia kata dulu, aku dengan sahabat-sahabat lain, duduk dekat masjid macam ni lah hampa duduk. Nabi keluar. Bila Nabi keluar, Nabi patah balik. Nabi tanya pada kami, hampa duduk sembang apa? Maka aku tanya pada hampa macam Nabi tanya pada kami. Subhanallah. Nabi tanya tu ada pasal. Sebab apa? Sebab Nabi dapat khabar daripada langit. Jibril kata kat Nabi, Allah berbangga dengan mereka. Tu yang Nabi tanya. Hampa duk buat apa ni sampai malaikat berbangga? Dia kata tak ada apa, kami duk bersyukur pada Allah atas nikmat iman dan Islam. Maka Nabi kata, patutlah malaikat berbangga dengan hampa. Nabi tanya tu pasal ada sebab. Dia tanya pasal tak ada apa. Pasal Nabi tanya, aku nak tanya. Ya subhanallah. Subhanallah. Dahsyat. Jadi kalau Allah bagi kepada mereka something special dan kita tak dapat yang tu, maknanya kita kena buat muhasabah. Kerana syurga, seperti kata Abdurrahman As-Sa'di, tak didapati melainkan dengan iman, amal saleh dan taqwa. Ikhwan, a'azakumullah. Ada satu perkara yang kita perlu tahu, ikhwan. Kita perlu tahu. Apa dia? Kita semayang, Nabi ajak kita baca doa-doa ni. Dekat yang kita jumpa ni, doa-doa Nabi ajak baca dalam semayang. Dan kita tahu saat kita semayang ni saat yang cukup istimewa. Berbanding waktu-waktu lain. Duduk dalam semayang ni, masih selagi tak bagi salam tu, kita punya momen dengan Tuhan itu seistimewa momen. Sangat dahsyat. Maka Nabi ajak kita minta, ucap kepada Allah semua benda istimewa. Satu, saya nak kata apa yang Syekh kita sebut, Syekh Maulud sebut. Dia kata kalau kita ada masa, kita cuba hayati apa yang kita baca dalam antara dua sujud. Kita tak masuk lagi, nanti kita akan masuk. Dah lepas dah, kita dah masuk dah. Dah. Kita dah jumpa dah tahiyat, semua dah kita dah jumpa dah. Bacaan dalam rukuk, bacaan dalam i'tidal, termasuk bacaan dalam sujud, dan juga antara dua sujud. Kita dah tengok dah. Itu ikhwan, kalau kita tengok yang ada pada muka surat 133 tu, Allahumma ghafirli warhamni wahdini wajburni wa'afini warzuqni warfa'ni. Ini seperti mana riwayat Abdullah bin Abbas, ada di dalam riwayat Nasa'i dan selain daripada Nasa'i, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Satu ikhwan, kerana kita duduk dalam solat, kita perhati yang kita minta, yang Nabi ajak kita minta pada Allah, semuanya dia special dan dia point kehidupan. Dia menyentuh sendi-sendi hidup. Allahumma ghafirli. Satu. Apa makna kalau tidak mendapat maghfirah dalam hidup dunia dan akhirat? Kita rugi. Dua, warhamni. Kesian belah Tuhan. Rahmat Tuhan. Ketiga, wahdini, bimbingan dan petunjuk Tuhan. Keempat, wajburni, kecukupan dalam hidup.
Kelima, afini, keafiatan, kesihatan, keselamatan, perlindungan, penjagaan, pemeliharaan. Warzuqni, rezeki untuk hidup. Warfa'ni, dan diangkat kehidupan daripada satu ke satu, satu ke satu. Semua ni ikhwan, dia melibatkan usaha mahsul kita seharian. Allah sehari 5 kali ajak kita minta pada Allah benar. Dan Allah nak bagi. Hang minta aku nak bagi. Hang minta aku nak bagi. Dan bila kita sampai hadis yang kita baca ni ikhwan, ujung dah habis nak semayang, Nabi ajak lagi minta pada Allah. Minta lagi sungguh-sungguh pada Allah. Minta apa? Lindung daripada bakhil. Sebab antara dua sujud tu kita dah minta macam-macam lah. Minta semua pada Tuhan. Tuhan bagi semua tu. Jangan terkena bakhil. Jangan terkena jubun. Jangan terkena arzalil umur. Jangan terkena fitnah dunia. Jangan terkena azab kubur. Ya Allah, aku minta kepada Engkau syurga Engkau, dan lindunglah aku daripada neraka Engkau. Ikhwan, dengan benda kita minta tu, dengan tempat kita minta tu, semuanya bernilai kemuliaan. Pakcik agree dengan saya? Pakcik, are you agree with me? Sahabat Syam, sahabat sebelah Syam, nama apa tu? Arifin. Kamal. Oh, Kamal. Oh. Subhanallah. Tapi saya nak kata sepatah apa yang Syekh sebut. Ikhwan, kita minta semulia-mulia benda di semulia-mulia tempat pada semulia-mulia keadaan adalah tersangat rugi kalau kita tak mulia. Tempat kita duduk tu mulia, betul? Suasana dia mulia. Benda yang kita minta adalah mulia. Tiba-tiba kita tak dapat kemuliaan itu. Apa nak kata? Sahabat Zahid, can you imagine what I'm saying? Macam tu lah. I'm trying to say. Boleh imagine tak apa yang saya nak kata? Doa itu mulia. Muatan doa itu semulia-mulia permohonan. Kedudukan kita, situasi kita, kondisi kita, semulia-mulia keadaan, tiba-tiba kita tak dapat kemuliaan itu. Macam mana? Boleh jadi ya? Patut kita dapat, tahu tak? Pasal kondisi kita mulia. Roh kita bersih. Kita tidak ada hadas, tidak ada halangan ibadat dengan Tuhan. Hati kita bersih. Kita ambil wuduk. Kita salat mula dengan takbir, sudahi dengan salam. Tengah-tengah itu penuh perkataan dan perbuatan yang memuji Allah, membesarkan Allah, yang penuh dengan doa dan pengharapan. Takbir, tahmid, qiraatul Quran. Tidak ada ucapan dan perbuatan kita dalam salat yang mendatangkan kemarahan Tuhan. Semuanya Allah redha. Macam mana kita tak dapat kemuliaan itu? Ya ikhwan, so ini kita muhasabah diri. Sunnah itu mulia, ibadat itu mulia. Kadang-kadang kita terhalang dapat kemuliaan. Macam mana? Begini, ulama kita sebut pada kita ikhwan, di manakah karamatul waqt, waktu dan situasi paling mulia dekat kita. Kedudukan salat kita tak bincang, memang mulia sangat-sangat. Tapi kedudukan kita ni mulia masa bila? Masa kita salat, yang mulia salat, bukan kita. Masa kita baca doa, yang mulia doa, bukan kita. Sekarang ni kita nak ambil, kita nak usahakan sembahyang dan doa itu boleh mengangkat kita jadi orang yang mulia. Kita kena ada satu sifat. Kalau kita tak ada sifat ni, kita duduklah di semulia-mulia tempat, kita tak akan jadi mulia. Dan kalau kita ada sifat ini, kita duduklah pada masa mana pun, kita semulia-mulia keadaan. Sifat apa ya ikhwan? Sifat tazallul. Tazallul. Kerana itu,
Doa, sembahyang itu makna dia dari segi bahasa adalah doa. Dari segi hukum fiqh, perkataan, perbuatan itu semua antum dah tahu. Apa makna doa? Doa bermakna ibadat. Apa makna ibadat? Tazallul. Apa makna tazallul? Iaitu suatu perasaan yang wujud dalam diri kita. Kita merasakan kita amat-amat hina di hadapan Allah, dan Allah pemilik kepada kemuliaan, dan semua yang kita ada ini adalah pemberian daripada Tuhan. Sesaat dalam tazkiyah dia tak kata sesaat, dia kata selahzah, satu lahzah. Saat panjang, lahzah ni terlalu cepat masa berjalan. Satu lahzah perasaan ni ada kepada kita, itulah situasi paling mulia kita di sisi Allah. Apabila kita merasakan kita amat hina dan Allah lah Tuhan yang maha mulia, semua yang kita ada ini pemberian dia pada kita, yang menyebabkan perasaan malu menyinggah dalam hati kita, air mata kita turun, bukan kerana kita ibadat, tapi kerana kita rasa kedudukan kita ini terlalu hina di hadapan Rabbul Jalal, Tuhan yang maha mulia. Apabila kita ada perasaan ini, ikhwan, kita duduk macam manalah, kita orang yang mulia. Tapi kalau perasaan ini tak ada dalam hati kita, kita duduklah dalam ibadat sekalipun, kita tak mulia. Maka doa adalah kemuliaan, ibadat adalah kemuliaan, salat adalah kemuliaan. Apabila kita centum dia dengan perasaan ini dalam salat, kita diangkat ke tempat yang mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi kalau kita tak ada perasaan ni, ikhwan, perasaan ni dia bukan selalu duduk dalam hati, dia mai kadang-kadang kerana satu insiden, satu situasi, satu kondisi, satu musibah, satu masalah, satu gangguan hidup. Kenapa Tuhan ni buat malam pada kita? Kenapa Tuhan buat malam kepada kita? Kerana Tuhan nak kita reti nikmat siang. Kalau Allah buat 24 jam siang, manusia tak tahu siang pun nikmat. Allah gelapkan hidup kita supaya kita menanti nikmat siang. Allah buat malam. Kalau sepanjang-panjang Tuhan buat malam, kita tak akan bersyukur dengan nikmat malam, kerana dia main lama sangat. Tuhan bagi, dia pergi, Tuhan bagi siang. Kadang-kadang Tuhan bagi banyak kegelapan dalam hidup, banyak masalah dalam hidup, kerana Tuhan nak sedarkan kita satu nikmat ke satu nikmat, satu pemberian ke satu pemberian. Dia bagi pemberian tu, dia tarik balik. Dia nak kita sedar bahawa pemberian yang dia tarik itu besar pada kita. Hati kita ni luluh tak depan dia. Bila kita hilang benda kita perlu, kita dah main tua, kita hilang sihat. Tahu tak kita macam mana susahnya bila hilang sihat? Rasa tak hina depan Tuhan bila tak sihat ni? Tuhan, rupanya aku boleh sihat kerana kau bagi, ya Allah, bukanlah kerana benda lain. Luluh hati kita, rasa hina dan mengharapkan Tuhan yang maha kaya. Itulah saat yang paling mulia dalam hidup kita. Tapi kalau kita boleh melakukan ibadat sepanjang-panjangnya, perasaan ini tidak menyinggah, ketahuilah yang mulia itu hanya ibadat, bukan kita. Ya subhanallah, ikhwan. Ini, ikhwan, kita kena simpan dalam diri kita. Kita kena ingat sepanjang masa dalam hidup kita. Jangan kita lupakan, ikhwan. Dan bilakah, ikhwan, saat yang paling hina dalam hidup kita? Bila saat paling hina dalam hidup kita? Oh, benar, insyaAllah. Kita kena tahu. Kita kena tahu. Agama ni agama mulia. Sunnah ni mulia. Kita ni mulia ke tak? Saat apa saat yang paling hina untuk kita? Masa apa? Masa kita sujud. Kita paling hina di sisi Allah. Yes, I agree that. Dia sujud. Cuma tinggal perasaan tu dia mai ke dia tak mai? Sujud itu kondisi yang cukup dekat dengan Tuhan. Anda boleh bayang. Tiba-tiba tak ada perasaan hina. Kita betul-betul innal insana lafi khusr. Kita memang terjebak dengan kerugian.
Pasal itu ikhwan, kalau melihat kepada huraian ini, masa yang berbaki dalam hidup kita ni, kita nak kena perbaiki apa, nak kena repair apa dalam hidup kita, nak kena develop perasaan ni. Kita dah semayang. Alhamdulillah, takat-takat yang saya tengok muka-muka dan wajah antum ni semua orang mengaji belakang. Tak ada wajah ahli maksiat, semua ahli taat. Semua orang muka tambah muka Ustaz Nan lagi nur. Berseri-seri. Tapi tinggal satu benda je ikhwan, kita nak kena apa? Kita nak kena tengok diri kita. Lengkap tak ibadat kita? Mulia tak kita? Saya mengambil perkataan ini. Kedudukan yang paling hina dalam hidup kita, na'udzubillah, Allah hindarkan kita. Kalau inilah ada di lisan kita, inilah yang ada dalam tajalli hayat hidup kita, kita hina. Perkataannya bukan orang memang, perkataannya adalah kita. Tak mau tengok orang. Orang-orang punya pasal lah. Oranglah dia dengan Tuhan lah. Kita. Apa dia ikhwan? Apabila Allah Ta'ala memberi kepada kita kehidupan dunia, Allah bagi pada kita. Hidup dunia ni maksud dia apa? Allah bagi kita ada makan, Allah bagi kita ada minum, Allah jaga kita macam mana Allah jaga semua orang. Banyak ke sikit kita dapat, itu perkara kedua. Perkaranya yang kita dapat tu cukup makan. Walaupun tak cukup menyimpan, cukuplah untuk makan. Orang kata untuk makan hari ni, besok kerja pula, cari pula, keh pula, dapatlah untuk esok. Allah bagi pada kita. Allah bagi kita makan, Allah bagi kita sihat, Allah bagi kita boleh memandang. Itu doa kan? Kita bangkit pagi, kita kata apa? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adhina li bi zikrihi. Itu satu daripada doa bangkit tidur. Alhamdulillah, Allah yang telah menjaga tubuh badan aku. Kita bangkit tidur, kita sihat, roh masuk elok, tak cacat, tak pengkang, tak short sana, tak short sini. Alhamdulillah. Berapa banyak orang bangkit pengkang. Bangkit pagi, dia nak stand kaki atas tanah tak boleh, macam jarum cucuk. Alhamdulillah. Satu boleh, satu tak boleh. Alhamdulillah, sekat 30 minit. Kita bukan kata bangkit, alhamdulillah boleh pete jam lagi kat atas. Alah, menyemak. Dia yang kunci. Pete jam tu tolak. Bangkit pula. Bangkit maki kat jam. Kan ni nabuh punya jam. Marah kat jam. Kita boleh bangkit. Wa rudda alayya ruhi. Tuhan kembalikan roh aku dengan baik. Wa adhina li bi zikrihi, dan mengizinkan lidah aku sebut nama dia. Alhamdulillah. Kalau ini Tuhan bagi, kita bangkit pagi, kita dapat benda ni. Bangkit, akal ini teringat nak kata Alhamdulillah. Cuma sebut tak sebut, atas orang tu lah. Tapi ilham tu datang. Dia sebut tak sebut, dia punya pasal lah. Lepas tu roh elok, jasad elok, ingat ke Tuhan, tak ada cacat apa, tak ada bangkit pagi duk kena tepuk sebelah ni pasal apa, lipas ke apa ni, karkus semua masuk habis lang, tak ada. Sihat walafiat. Apabila Allah bagi pada kita benda ni semua, cukup. Kita pun start hidup kita. Apabila kita start hidup kita, tapi kerja kita pergi mana, Tuhan mengarahkan kita ke jalan dia. Kita mencipta 1000 alasan untuk mengelak diri daripada berjumpa Tuhan. Ketahuilah, kita berada pada masa dan keadaan yang cukup hina. Kenapa kita hina? Kerana kita tak bersedia nak menuju kepada Tuhan kita. Cukup hina kondisi itu, ikhwan. Tengoklah tiap-tiap pagi, kita terjebak dalam dunia tu. Dalam kondisi yang mulia tadi, kita terjebak dah, ikhwan. Bila ke Tuhan saja, dia lencong ke lain. Semua alasan yang keluar di mulut dia, alasan tak mau pergi ke Tuhan. Orang tua-tua kata 1000 daya dengan 1000 dalih.
Kalau dia mau, dia ada 1000 daya. Kalau dia tak mau, dia ada. Saya ada pengalaman dengan Pak Amir dulu. Masa ikut saya, satu perempuan main kelas saya panggil mama kat dia. Dia duduk di Kelang, di apa kuda. Bukan arah kuda, sini Kelang sahabat. Baru 94 minit. Saya berhenti 95 minit. Bukit Kuda. Bukit Kuda, Kelang kan. Bukit Kuda. Dia mengaji elok. Tiba-tiba dia kena stroke. Saya pergi ke hospital tengok dia di sana tu. Masa saya masuk tengok tu, doktor kata dia tidur. Tangan yang tak kena stroke tu duk peluk Quran. Bawa dia balik, saya pergi tengok dia rumah dia dekat dengan Kota Seguru. Saya duduk pergi berkelas tu. Ya. Dengan stroke sebelah tangan. Dia orang komen, dia orang aktif mesyuarat sana mesyuarat sini. Baca Quran. Sebelah stroke tu baca Quran. Dia duduk bercakap tu pun kita dalam apa? Nak tangkap kan. Dia pergi mengurut sana, mengurut sini, dia boleh bercakap. Tapi sebelah tetap stroke. Tapi dia kata, saya baca Quran daripada saya muda sampai daripada saya sihat. Takkanlah ketika saya sakit saya nak tinggal Quran. Saya takkan tinggal Quran, dia kata. Saya dengar kuliah dia kata, daripada saya kerja, saya sihat. Takkanlah ketika saya sakit saya nak tinggal benda ni semua. Oh ya Allah. Nak 1000 tak nak? Ya ikhwan. Apa dalih kita bagi? Apa alasan kita bagi? Satu benda kita kena fokus. Dalam alasan yang kita bagi itu, kita ke Tuhan ke kita lencong daripada Tuhan? Di situ ada wajah mulia atau hina. Muhasabah diri kita. Tak usah tengok orang kita. Orang kata you sibuk. Sibuk macam mana pun. Bila kata tim kita nak buat bola, kita pergi. Kita sibuk macam mana pun. Habak kata main kuliah, lencong. Isu dia bukan main kuliah, ikhwan. Isu dia di tempat kita nak pergi tu, kita menuju apa? Kita tuju apa? Dia orang beli kitab, beli kereta 50,000, 60,000, 70,000. Beli lagi satu. Dia jual murah aja kat saya beli Bentley. Dia jual murah-murah, saya belilah. Around about 750,000 lah. Saya beli cash lah. Saya beli cash. Sajalah, tak ada apa-apa nak abang. Tak ada apa-apa. Orang dia murah pakcik. Jual beli. Bayar bulan tak saya bayar cash. So, main kuliah. Beli satu buku RM45. Ha? RM45 dia beli abang. Saya beli buku tak ada siapa nak baca di rumah. Tak. Bukan nak suruh baca di rumah, suruh baca tempat mengaji. Ikhwan, tak apalah. Kadang-kadang ada tempat mengaji, ada orang tolong wakaf buku. Allah tak pilih tangan dia pergi ambil. Isu dia ialah ambil buku tu, dia baca buku tu, dia buka buku tu, dia menuju apa? Menuju Tuhan atau selain Tuhan? Dia memaksa diri dia mengalihkan lain dari tak mau tuju Tuhan dengan 1000 alasan. Apa yang suruh Tuhan sedang tajalli untuk dia? Tuhan sedang tajalli. Hang tak mulia kat aku, hancur dengan aku. Yang ni kita kena tahu. Orang lain tak tahu tak apa, kita kena tahu. Ya subhanallah ikhwan. Jadi di mana kemuliaan, di mana jalan hina, kita tahu. Tempuhlah kemuliaan. Jadi bila kita salat malam ke siang, fardu ke sunat, kita tengok jiwa kita pada makam mulia ke tak? Luluh dak hati kita, rasa dak kita hina depan Tuhan. Dah Allah Ta'ala itu ghaniyul hamid. Dia kaya, dia mulia, dia azim, dia tinggi. Yang hina adalah kita. Rasa dak perasaan tu. Maka kita kena usaha perasaan tu wujud. InsyaAllah ikhwan, kita sentiasa akan nampak diri kita. Kita tak nampak orang. Kita tak perlu cakap pasal orang.
Tak ada manfaat kat kita. Cakap pasal diri kita, hati kita, diri kita, amal kita, penghisapan kita. Kalau kita nak cakap pasal orang, ikhwan, kita boleh buat kitab, bukan kata 16 jilid, 26 jilid pun kita perlu jilid ke 27. Banyak sangat buruk orang ada di mata dan ingatan kita. Dan saya suka nak kata pada kita yang mengaji ni, ikhwan, tidak ada kelebihan kalau Allah pilih otak kita simpan buruk orang. Apa kelebihan otak kita simpan, satu stok kita simpan buruk A, buruk B, buruk C? Apa kelebihan? Kelebihan dia satu je, ikhwan. Benda buruk tak boleh simpan, dia akan cakap pada orang. Apa kelebihan kita dapat? Dia meratah semua amal kita buat. Bila orang nak cerita pasal buruk, kacalah pada dia, pergilah. Ini bab yang kita duk baca di sana. Baitul, lupa dah. Baitul Rahman. Apa dia? Afatul lisan, kebinasaan lidah. Biar kepala otak kita simpan buruk siapa? Buruk kita. Jangan lupa buruk kita. Jangan simpan buruk orang. Satu doa yang menarik patut kita baca, dibaca oleh para salafus salih. Apa dia? Tuhan, ya Allah, setiap kali aku melakukan keburukan, ya Allah, kau simpankanlah keburukan itu dalam hati aku sampai aku mati. Jangan kau padam dari ingatan aku tentang keburukan aku. Dan setiap kali aku melihat keburukan orang, kau buanglah daripada pikiran aku, daripada simpanan ingatan aku, ya Allah. Jangan kau perlihatkan keburukan orang pada aku, ya Allah. Setiap kali menyinggah di telinga aku, di hati aku, keburukan orang, kau padamkanlah, ya Allah. Kau padamkanlah, ya Allah. Dan kau kekalkanlah keburukan aku di mata aku sampai aku mati. Doa salaf. Ikhwan, kita kena tahu di mana kemuliaan, di mana kehinaan. InsyaAllah, ikhwan, babnya kita akan tengok masa akan datang, bukan hari ini. Kalau tengok hari ini memang payah sikit lah. Satu doa yang Nabi baca dalam salat, ikhwan, subhanallah, menggambarkan bagaimana hubungan Nabi dengan Tuhan. Ya Allah, ikhwan, pohon kepada Allah, ikhwan, supaya kita boleh baca doa ni, kita boleh amal, kita boleh hafal doa ni. Allahumma bi'ilmikal ghaiba wa qudratika 'alal khalqi ahyini ma 'amiltal hayata khairan li wa tawaffani iza 'amiltal wafata khairan li. Allahumma inni as'aluka khasyata fil ghaibi wasyahadati wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadabi wa as'aluka al qasda fil ghina wal faqri wa as'aluka na'iman la yanfadu wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati'u wa as'aluka ar-ridha'a ba'da al-qada'i wa as'aluka bardal 'aishi ba'da al-mauti wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudirratin wala fitnatin mudillatin. Allahumma zayyinna bizinatil iman waj'alha hudatan muhtadin. Doa ni Nabi baca dalam salat. Subhanallah, ikhwan. Akan menyebabkan kita tak mau dah doa siapa-siapa ajar pun. Tak mau dah. Kerana doa ni akan buat kita luluh hati depan Tuhan. Tengoklah perkataan-perkataan yang Nabi ajar, atok pada kita, yang penulis akan membantu kita untuk memahami. InsyaAllah, ikhwan, semoga ada manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillah.